Puan Azima. Tepuk sikit. Tak tepuk sama lagi ke depan. Juri kita yang kedua adalah Puan Aziz. Tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan peserta yang pertama, adik Faris Raikal daripada kelas 4 Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah kemerdekaan. Yang berusahakan menurut penabung kalian dan warga kelas kalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah kemerdekaan. Negara kita telah merdeka sejak tahun 1957. Kini pada tahun 2022. Negara kita telah menyambut sambutan kemerdekaan kali ke-64. Berkat berusaha negara kita yang berjasa, itulah yang harus kita pelindungi. Rakyat Malaysia haruslah bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan. Tolong kemas ya. Tolong kemas. Okey, sekian, terima kasih. Berikan tepukan gemuruh kepada kawan kita Faris Raikal. Okey, seterusnya tanpa membuang masa lagi, majlis ingin mempersilakan peserta seterusnya, adik Naqiyuddin daripada kelas 4 Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia peneraja majlis dan tanpa terhati dan sentiasa berada di paksi kebenaran para guru seterusnya sidang hadir yang dikasihi sekalian. Sampaian saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Semarak Perpaduan Keluarga Malaysia. Hadirin yang dihormati, Kamus Boran edisi keempat menjelaskan semarak yang berfinasikan akronim bagi sosial bersama rakyat, iaitu
jalinan hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Dan perpaduan pula bermaksud perihal berpadu bergabung menjadi satu. Dengan kata lain, perpaduan adalah proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara. Maka tepatlah mulut pidato saya pada hari ini bagi meningkat betapa pentingnya semarak perpaduan ditutup sebagai asas untuk merealisasikan aspirasi keluarga Malaysia. Saya akan mengupas tajuk pidato yang bernas ini melalui 3 elemen utama. Yang pertama, keterangkuman. Dalam konteks negara, kita adalah keluarga Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama, bangsa, kaum dan usia. Meskipun berbeza kepercayaan, latar belakang dan budaya, kita meraihkan keterangkuman atau inklusiviti dalam perbezaan menjunjung semangat Malaysia sebagai sebuah negara bangsa. Amalan hidup saling memufakat dan tidak berpecah belah yang kita amalkan sebagai keluarga Malaysia ini umpama peribahasa serumpun bak serai sesusun bak sini. Sukan adalah antara contoh yang terbaik bagi sebagai medium pengetahuan pelbagai etnik yang paling berkesan di Malaysia. Contohnya, waktu kejohanan Sukan Olimpik Tokyo yang berlangsung pada tahun lalu, sokongan yang diberikan kepada pelumba basikal track negara Dato' Adibul Hasmi Awang yang meraih tingkat perak dalam acara ini disambut meriah oleh seluruh rakyat. Kebenaran ini tentunya menyuntik elemen perpaduan antara rakyat apabila masing-masing memberi sokongan di bawah bendera yang sama dan mengertikan perbezaan etnik. Elemen kedua, kebersamaan. Hadirin sekalian, melalui elemen kedua ini, berbagai usaha melintas kementerian dan agensi diatur bagi memudah cara pelaksanaan program untuk rakyat dengan pantas dan berkesan. Ini merupakan usaha mencari kebersamaan atau common ground agar pemegang tanah utama, iaitu keluarga Malaysia, merasai nikmatnya. Suka saya menarik perhatian semua. 24 hari selepas pembentukan kabinet baharu, kerajaan telah melancarkan inisiatif Rumah Ikram Keluarga Malaysia yang melibatkan 2,000 unit rumah yang menjadi teduhan kepada keluarga Malaysia yang kehilangan dan kekurangan pendapatan akibat COVID-19. Hadirin yang disigani, elemen ketiga, kesyukuran. Toleransi masyarakat yang berbeza agama, bangsa dan kaum dalam kalangan keluarga Malaysia sudah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, tidak mudah mempertahankan payung toleransi andainya keluarga Malaysia meminjamkan nilai-nilai yang boleh mewujudkan konflik dan perbezaan. Rasa kesyukuran atau contentment ini telah diterjemahkan sebagai salah satu ciri keluarga Malaysia. Perpaduan juga dapat mengamankan negara dan ini dapat mengelakkan pergaduhan atau perbalahan berlaku seperti peristiwa huru-hara yang berlaku dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peristiwa Utuhan Kaum 13 Mei 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia yang menyebabkan banyak nyawa terkorban. Semuanya terjadi kerana hilangnya semangat patriotisme, integriti dan toleransi dalam masyarakat. Konklusinya, semarak perpaduan asas keluarga Malaysia menggariskan 3 teras utama yang mendasari kerajaan baharu pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Kejayaan ini tentunya membuka jalan pemulihan ekonomi negara dalam norma bahaya. Pasca pandemik, ekonomi wajar dipulihkan, kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan, keyakinan pelabur harus dikembalikan. Yakinlah bahawa hanya dengan kerjasama penuh daripada keluarga Malaysia, peperangan melawan COVID-19 akan berakhir dengan kemenangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada adik Nafiuddin daripada kelas Pak Khalid. Pentas semakin terasa bahangnya dengan penyampaian yang baik daripada kawan-kawan kita. Bagi meneruskan lagi pertandingan kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan adik Rizki daripada tahun 6 Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat sungguh rasa tomato dimakan bersama buah ini. Kalau tidak kerana pidato, takkan saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Yang mulia Tuan Peneran Majlis, barisan para hakim yang sentiasa berada di taksi kebenaran, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, para guru dan seterusnya, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Semarak Perpaduan Keluarga Malaysia. Seperti yang hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara kita mempunyai rakyat yang berbagai kaum, agama, kebudayaan serta mengamalkan cara hidup yang berbeza. Oleh itu, perpaduan juga amat penting dalam hidup. Hadirin yang dikasihi, yang pertama, hubungan kekeluargaan yang erat asas pembukaan perpaduan dalam masyarakat. Sebagai contoh, ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain sejak kecil lagi. Seperti pepatah, merumpur buluh biarlah dari leburnya. Hadirin yang dikasihi, yang kedua, institusi pendidikan perlulah berperanan menyemarakkan perpaduan. Murid-murid perlu dididik dengan sifat toleransi dan saling kerjasama dalam berbagai aktiviti kurikulum dan kurikulum. Konklusinya, semua pihak haruslah berganding bahu dalam menyemarakkan perpaduan. Perpaduan itu hanya wujud apabila semua kaum menjalankan obligasi masing-masing. Akhir kata, izinkan saya mengakhiri pidato saya dengan serakah pantun. Sungai Faham berjela-jela, naik rakit merentas desa. Demi rakyat negara tercinta, semarakkan perpaduan keluarga Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Rizki di atas penyampaian pidatonya sebentar tadi. Tanpa membuang masa lagi, majlis akan diteruskan dengan peserta seterusnya.
daripada tahun 4. Agak-agak kamu siapa kau? Siapa sebenarnya? Ustaz mendengar ada beberapa nama. Majlis dengan segala hormatnya menjemput saudara Rakib daripada Kelas 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lezat sungguh rasa tomato dimakan bersama buah kuning. Kalau tidak kerana pidato, takkan saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluran Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pemuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Yang mulia Tuan Peneraja Majlis, barisan para hakim yang sentiasa berada di paksi kebenaran, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, para guru dan seterusnya hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Semarak Perpaduan Keluarga Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat pelbagai kaum, agama, kebudayaan serta mengamalkan cara hidup yang berbeza. Oleh itu, perpaduan negara merupakan matlamat yang amat penting. Di sini saya mentarifkan perpaduan sebagai hubungan erat atau toleransi yang diwujudkan dalam kalangan kaum dan etnik yang berbeza untuk mencapai matlamat bersama secara jujur dan ikhlas. Persebahaman rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama juga penting untuk mengekalkan perpaduan. Justru itu, terdapat beberapa langkah untuk menyemarakan perpaduan dalam keluarga Malaysia. Hadirin sekalian, yang pertama, hubungan kekeluargaan yang erat asas pembentukan perpaduan dalam masyarakat. Sebagai contoh, ibu bapa perlu mencorak peribadi anak-anak dengan amalan menghormati kaum lain sejak kecil lagi. Seperti pepatah melempar buluh ialah dari rebungnya. Hadirin yang dikasihi, yang kedua, institusi pendidikan perlulah berperanan menyemarakkan perpaduan, memenuhi penuh dididik dengan sifat toleransi dan saling kerjasama dalam pelbagai aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Pergaulan mesra antara murid yang berbilang kaum ini asas kehidupan masyarakat harmoni. Seterusnya, anak-anak perlu digalakkan berkomunikasi dengan diri yang berlainan kaum. Situasi ini dapat diamalkan apabila mereka saling mengunjungi majlis sambutan perayaan. Tidak lupa juga aktiviti gotong royong dan aktiviti sosial penduduk dapat menjamin kerjasama antara kaum. Konklusinya, semua pihak haruslah berganding bahu menyemarakkan perpaduan dalam kehidupan keluarga Malaysia. Janganlah kita bersikap evasif maupun bagai enau dalam berluka, kerana perpaduan kaum itu hanya wujud apabila semua kaum itu menjalankan obligasi masing-masing. Akhir kata, izinkan saya mengakhiri pidato saya dengan serangkap pantun. Sungai Pahang menjelang-jelang, naik rakit melintas desa, demi rakyat negara tercinta, semarakkan perpaduan keluarga Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ucapkan kepada saudara Rakib di atas penyampaiannya yang begitu bersahaja namun penuh dengan isi. Selain itu kita juga mengetahui Rifki dan Rakib kedua-duanya sangat menggemari tomato. Seterusnya majlis akan menyerahkan pentas pidato pada hari ini kepada adik Amal Hanan daripada kelas 4 Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan untuk semua. Firman yang Maha Kuasa dan kita yang paling mulia. Dan janganlah kamu bertingkah, nanti kamu rasa dan hilang kekuatan kamu. Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat 46. Sesungguhnya negara yang memiliki masyarakat majmuk seperti Malaysia berpaksikan kepada perpaduan untuk meneruskan kelangsungan keharmonian diibaratkan seperti sebuah institusi keluarga. Usaha menyemarakkan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia tidak boleh dipandang enteng. Bukan mudah sebenarnya untuk membina sebuah entiti bangsa dan mendaulatkan negara sebagai sebuah keluarga Malaysia. Kalau tidak kerana bintang, takkan bulan kelihatan tinggi. Dek kerana pirata berkandang, maka itulah saya di sini. Sekalang apresiasi dan peneracu acara, kombinasi intelektual kehakiman yang penuh integriti, penjaga masa yang taat kepada detik saatnya, para guru, pendidik berwawasan, pemangkin institusi keluarga, seterusnya, saudara-saudari warga dewan yang berhemah dan dikasihi sekalian. Tajuk pidato saya pada hari ini adalah Semarak Perpaduan Keluarga Malaysia. Pidato ini saya dedikasikan khas bagi junjungan mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerana baginda tokoh perpaduan bukan sahaja dalam institusi keluarga, malah pada negara dan seluruh umat manusia di alam semesta ciptaan yang Maha Esa. Saudara-saudari sekalian, sebelum memulakan bicara, izinkan saya menerjemahkan dahulu frasa demi frasa tajuk wacana ilmiah kita pada hari ini, iaitu Semarak Perpaduan Keluarga Malaysia. Frasa Semarak Perpaduan dapat saya definisikan sebagai proses merancangkan kemufakatan di dalam sebuah institusi, manakala frasa keluarga Malaysia saya terjemahkan sebagai rakyat Malaysia yang dibina bangsa dan agama yang mempunyai tali ikatan dan persaudaraan di dalam negara. Maka apabila dirangkumkan sekaligus semuanya, tajuk pidato saya membawa maksud proses merancangkan semangat kemufakatan di kalangan rakyat Malaysia sebagai sebuah institusi keluarga. Seperti kata pepatah, serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Para hadirin dan sekalian, titusan ijazahnya yang pertama, Semarak Perpaduan Keluarga Malaysia boleh bertambah atas dasar penggunaan bahasa, iaitu bahasa Melayu. Perkara 152, Perlembagaan Persekutuan jelas menyatakan bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Ratusan tahun yang lampau, bahasa Melayu kita menjadi bahasa perantara bagi masyarakat ketika itu. Daripada golongan pendagang, pendeta, maupun golongan rakyatnya berkomunikasi dalam bahasa tercinta kita, iaitu bahasa Melayu yang tidak lapuk di hujung, tidak lekang di panas. Istimewanya Malaysia, bangsanya dibina daripada berbagai kaum. Kekuatannya terbit daripada kudrat berbagai warna kulit. Sebagai contoh, hey ya Brad, itu barang mana rumah awak angkat? Bawa manis gila. Atau begini, Amir, roti 01, taruh itu kari ke pelaitan, kasih banjir, okey? Pelat, ternyata, tetapi mampu mewujudkan kemasaan dua bangsa yang berbeza dengan menggunakan bahasa Melayu walaupun ada cecatnya. Nah, apalagi kita berbicara tentang kemampuan bahasa Melayu kita sebagai wadah yang mampu menyemarakkan perpaduan
perpaduan di dalam keluarga Malaysia kita. Oleh yang demikian, aspek bahasa menjadi keutamaan dan tidak akan ada berkompromi. Ibarat lidi, sebatangnya rapuh, seikatnya kukuh. Para hadirin yang dihormati sekalian, saya ingin membawakan mengenai indikator kedua saya yang menekankan aspek aktiviti sosial di kalangan masyarakat, khususnya melibatkan kebajikan rakyat. Kumpulan pengurusan tertinggi, kumpulan pelaksana, mahupun golongan rakyat umumnya sama ada badan kerajaan, agensi swasta mahupun orang perseorangan memainkan peranan masing-masing yang boleh menyemarakkan perpaduan sebagai sebuah keluarga Malaysia. Sebagai contoh, dalam pentas pandemik COVID-19 melanda, negara kita tidak terlepas daripada krisis dan permasalahan seperti isu pembuangan kerja, peningkatan pengangguran, kemerosotan perniagaan dan terus kesihatan mental petugas. Walaupun keluarga Malaysia kita terpaksa menanggung pelbagai bebanan dan menghadapi pelbagai kesukaran, namun perkara yang paling membanggakan kita sebagai keluarga Malaysia adalah semangat kerjasama, saling membantu dan ambil peduli di antara satu sama lain tanpa mempedulikan isu kaum, bangsa dan agama. Bulat air kerana pembentang, bulat manusia kerana muafakat. Perpaduan adalah kunci utamanya. Hadirin, saudara-saudari hadirin sekalian, sebagai penutup tirai wasiat dunia kita pada hari ini, surah terang lagi bersuluh. Bahasa Melayu dan aspek aktiviti sosial yang sihat mampu menjadi keras kepada semarak perpaduan di kalangan rakyat Malaysia sebagai sebuah keluarga. Pendek kata, ayo sama-sama kita memainkan peranan kita sebagai sebuah keluarga Malaysia, kerana jalan sudah di tangan, perahu sudah di air. Tinggal lagi usaha kita untuk memulakan langkah bagi menerapkan semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia sebagai sebuah keluarga. Percayalah, sesungguhnya perpaduan akan membentuk satu pertahanan dan benteng yang sangat kuat dan kukuh dan sukar untuk dipecah belahkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Adik Amal Hanan di atas persembahan pidatonya tadi yang petah bicara lincah berkata-kata. Seterusnya, majlis mempersilakan peserta yang seterusnya, Adik Lia Nur Aziati. Oh, banyak peminat ni. Adik Lia Nur Aziati daripada kelas 4 Saman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak kerana pintar, takkan menjadi pelajar tinggi. Kalau tidak kerana piatus, saya tak berada di sini. Datang bergerak dari Medan, singgah sebentar di laluan keras. Salam barakah saya hulurkan kepada Dewan Pengurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengurus Majlis, Bangsa Tengah Hokimia Arif Negeri Yogyakarta sudah menggizon mahkota keadilannya, para peserta yang saya kagumi serta hadirin yang saya hormati. Arena pidato pada hari ini saya ingin sebuah pidato yang bertajuk Semarak Perpaduan Keluarga Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai rakyat sebagai kaum, agama, budaya serta cara hidup yang berbeza. Perpaduan amatlah penting dalam pembangunan dan pentadbiran negara, kerana ia merupakan asas penting nilai-nilai dan ciri-ciri keluarga Malaysia. Para hadirin sekalian, kita perlulah mengingat bahawa keluarga Malaysia bukanlah sekadar konsep, tetapi membawa tujuan serta nilai negara. Kita perlulah
untuk membangunkan rakyat Malaysia sebagai satu entiti yang berganding bahu dan saling melengkapi antara satu sama lain. Prihatin, bersatu padu, bertoleransi, hormat menghormati, berkasih sayang, semua ini merupakan tugas penting nilai-nilai dan ciri-ciri keluarga Malaysia. Pembentukan keluarga Malaysia boleh dilihat sebagai seruan mengajak kepada kebaikan dan aktiviti yang sangat dituju oleh agama Islam. Pentingnya sebuah komuniti yang konsisten pengetahuan tentang kaedah menjadi masyarakat yang prihatin dan mendidik masyarakat untuk mengambil berat terhadap orang lain merupakan aktiviti sosial yang mulia. Pendekatan masyarakat juga mempunyai upaya untuk kebersamaan, untuk membentuk kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Adik Lia Nur Aziati daripada kelas 4 Salman di atas penyampaian pidato beliau sebentar tadi. Sekarang apabila pidato kita pada hari ini hampir kepada penghujungnya, peserta yang seterusnya adalah peserta yang terakhir. Siapakah peserta terakhir pada hari ini? Nama beliau bermula daripada huruf W, U dan I. UI. Siapakah dia? Wami. Majlis menyerahkan penutup pidato kita pada hari ini kepada saudara Wan Omar Imtiaz daripada kelas 6 Zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengerusi, dip-dip kehormat yang tidak menonton, kombinasi dihakimai dan hadirin yang saya muliakan. Dalam hidup saya dan anda semua, saya pasti waktu kita dilahirkan, negara kita telah pun merdeka. Namun, persoalannya, adakah kita benar-benar berjiwa merdeka? Saudara dan saudari, maka pada hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk kita sama-sama percaya betapa jati diri merawat kemeluk jiwa merdeka. Pidato saya pada hari ini saya akan serakinkan kepada 3 perkara utama. Pertama, jati diri akar pohon bangsa. Kedua, bagaimanakah untuk kita merawat kemeluk jiwa. Dan yang ketiga, kemanakah hala tuju bangsa yang merdeka. Saudara dan saudari, jika benar kita memahami mengapa ketika negara dilanda wabak, kita rakus bertelaga sesama kita. Jika benar kita menghayati mengapa kibaran jalur gemilang ini mahu diganti dengan kain hitam dan putih. Jika benar kita bangsa yang merdeka, mengapa kita tidak boleh meraihkan perbezaan pendapat antara kita. Saudara dan saudari, saya percaya semua ini berlaku kerana kita tidak faham dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita ungkapkan. Sesungguhnya pembinaan jati diri haruslah dibentuk dengan 4 teras utama, iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Namun, menurut pendeta Zabah, hanya dengan agama sahajalah jiwa manusia akan mencapai kemerdekaan yang sebenar. Saudara dan saudari, bagi merawat kemeluk jiwa, marilah kita sama-sama menetapkan kehidupan kita atau dengan izin lisan kepada fitrah beragama yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta
tidak. Kesimpulannya, kitalah bangsa yang perlu mengerti, bersatu tanpa iri dan dengki, mengenal setiap nadi agar pertiwi mengenal erti. Salam kemerdekaan yang ke-65 buat semua. Malaysia ku bangsa yang prihatin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Umar India di atas persembahan yang sebesar tadi. Sekarang saudara kita nak mencari-cari siapakah kita nak jemput dia bercerita atau berpidato di depan.